Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan dan juga ruang waktu. Dan insya-Allah seperti mana yang telah dimaklumkan, pada malam ni saya akan menyampaikan kuliah di sini secara tetap, iaitu sebulan pada minggu pertama dan minggu ketiga. Hari Sabtu minggu pertama dan ketiga kita akan bahas kitab Manhaj Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Ustaz Ismail bin Omar hafizahullah ta'ala, yang mana ini permintaan daripada imam satu sini. Jadi saya penuhilah permintaannya, dan insya-Allah malam ni lebih pada mukaddimah. Kitab yang akan kita guna, kitab ni lah Manhaj Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kitab ni kitab yang kita kira kontemporari, kitab yang baru, bukanlah kitab turas. Tapi mudah dan jelas isi penerangan yang disampaikan. Kitab yang akan kita guna ni ada 10 bab dan dibahagikan kepada 4 bahagian. Daripada 10 bab tu dia bahagikan pada 4 bahagian. Bahagian pertama, konsep dan dasar akidah Islam. Seterusnya bahagian kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagian ketiga, bahagian tauhid. Dan bahagian keempat, bahagian terakhir, penafian kepada akidah, ataupun kita sebut sebagai pembatal akidah, yang dia letak dalam kitab ni ataupun dalam buku ni, syirik, kufur dan bid'ah. 3 perkara yang dia tekankan dalam bab pembatalan akidah. Dan bahagian pertama kita sentuh sikit pada malam ni, lebih pada mukaddimah. Kitab kita ni ataupun buku kita ni, dia sebutkan kepada kita, kalau kita tengok dari segi tajuk pun, Manhaj Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Maknanya inilah akidah yang diimani oleh kumpulan Ahli Sunnah wal Jamaah. Pertama sekali nak tahu kalimah Ahlus Sunnah wal Jamaah, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila bermula istilah ni? Istilah ni dikenali bila? Bila dikenali? Adakah dia baru dikenali beberapa kurun kebelakangan ni? Kalau kita tengok dalam satu kitab, namanya kitab Tafsir Ibnu Kathir ataupun Tafsir Al-Quran Al-Azim, tu nama betul dia, tapi orang lebih sebut dengan Tafsir Ibnu Kathir. Bila mana Imam Ibnu Kathir dia tafsirkan satu ayat daripada surah Ali Imran, ayat yang berbunyi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, hari yang akan dicerahkan wajah-wajah sebahagian manusia dan akan digelapkan sebahagian wajah-wajah manusia. Ayat tu saya tak ingat ayat ke berapa, tapi surah Ali Imran.
Dia bawa satu riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia bawa satu riwayat daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bila mana kita sebut sahabat, maknanya generasi pertama. Generasi pertama. Orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang tafsir ayat ni. Siapakah yang dimaksudkan dengan kumpulan yang dicerahkan wajah tu? Maka jawab Abdullah bin Abbas, pada hari tersebut dicerahkan wajah-wajah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita boleh tengok istilah ni dia sudah dikenali pada zaman sahabat lagi. Istilah tu sudah dikenali zaman sahabat. Dia bukan dikenali 2-3 tahun ni semenjak ada pertubuhan aswaja, bukan. Lama dah. Istilah ni dah lama digunakan. Maknanya sahabat Nabi lagi dah guna dah. Jadi istilah ni istilah umum nak beritahu kepada kita tentang kumpulan orang Islam tu sendiri. Berbalik kepada hadis Nabi, Nabi sebut dalam hadis, sataftariku ummati ila 73 firqatan wa fi riwayatin millatan. Telah terpecah ataupun akan terpecah umatku kepada 73 golongan. Kita tengok Nabi guna perkataan sataftariku ummati, akan berpecah umatku. Nabi sebut perkataan umat. Nabi tak sebut umat orang lain, umat dia. 73 tu umat dia semua. Dan Nabi sebut semuanya tak betul kecuali satu. Sahabat Nabi pun tanya, manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka yang satu tu? Tak mau tahu yang 72 tu, nak tahu yang satu tu siapa. Sahabat tanya man. Man dalam bahasa Arab siapa, yakni nak tahu kumpulan mana. Tapi Nabi tak jawab orang perseorangan ataupun kumpulan tertentu. Nabi tak jawab. Nabi sebut sifat sahaja. Nabi jawab yang satu itu ma ana alaihi wa ashabi. Kumpulan yang berada sama, ikut sama macam yang aku duk buat sekarang ni, dan juga sahabat-sahabat aku. Nabi sebut sifat. Nabi tidak sebut orang perseorangan ataupun kumpulan khusus. Nabi tak sebut. Sebab yang diperhatikan pada sifat, bukan pada nama. Kita tidak melihat satu benda tu pada nama, tapi kita melihat satu benda tu daripada intinya. Sebab tu semua orang boleh guna kalimah ni ataupun istilah ni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua boleh guna. Kumpulan mana-mana pun dia boleh guna. Tapi adakah kita hanya melihat nama yang dia guna? Tak. Kita melihat isi yang dibawa oleh pembawa nama tu sendiri. Pembawa nama bawa isi apa? Walaupun namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia menyeru kepada perpecahan, kita tetap tak kata dia sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tu luas, satu kumpulan ataupun satu tafsiran definisi yang luas. Dan buku kita ni Manhaj Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia nak terangkan pada kita sifat-sifat berdasarkan pada hadis Nabi tu, khususnya sifat-sifat daripada bab akidah. Pertama sekali kita kena tahu maksud akidah. Akidah mai pada perkataan aqada, ain qaf dal, aqada. Aqada ya'qidu aqidatan. Aqada dalam bahasa Arab, terjemah bahasa Melayu, maksudnya ikat, mengikat. Jadi akidah ialah satu ikatan, maksudnya ialah satu ikatan. Dari segi bahasa, akidah maksudnya ialah ikatan. Dari segi istilah syarak, ianya adalah satu kepercayaan yang muktamad. Satu benda yang kita letak dalam hati kita, kita tidak akan buang kepercayaan tu dan kita exactly 100% yakin kepercayaan tu. Itu dipanggil akidah. Dan akidah ni ada dalam semua agama dan semua ideologi yang ada atas dunia ni. Bukan Islam saja ada akidah, Kristian ada akidahnya, Yahudi pun ada akidahnya. Cuma yang kita nak bahas akidah Islam, orang-orang yang namanya Islam ataupun dia menisbahkan diri dia sebagai orang Islam, dia tu orang yang syahadah
orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Buku ni akan bahas apa yang perlu ada pada diri orang yang mengaku diri dia sebagai Islam. Nak mengisi tempat tu, nak mengisi kawasan tu dan juga ruang lingkup daripada syahadah tu sendiri. Jadi tu kita kira sebagai mukaddimah, kita nak faham, kita nak belajar tentang kepercayaan. Dan akidah ni ialah sebesar-besar ibadah berbanding semua ibadah yang lain. Akidah yang paling besar sekali ialah iman ataupun akidah ni lah. Amalan paling besar ialah akidah. Satu amalan kita buat, contoh solat, tapi tak ada akidah, tak ada iman, solat tu jadi sia-sia. Orang tu walaupun dia tak solat, tapi dia ada iman. Dia ada iman. Dan dia tidak melakukan kesyirikan. Dia tidak menafikan nubuwah, kenabian. Maka orang tu dia dapat juga bahagian nak masuk ataupun nak dapatkan syurga tu sendiri. Maknanya nak beritahu akidah tu ialah syarat umum. Allah Ta'ala nak tengok amalan kita. Banyak mana amal kebaikan kita buat, kalau tidak ada akidah, maka amalan tu akan jadi haba'an mansura, amalan yang berbentuk debu yang berterbangan, tidak ada nilai walau sedikit pun. Okay. Jadi itu benda yang kita kena tahulah, kepentingan mempelajari akidah. Dan akidah ni bukan benda yang sulit ataupun benda yang memeningkan, tak. Akidah ialah benda yang mudah, simple. Cuma sebahagian orang ni dia berjaya disamarkan oleh sesetengah orang ataupun disamarkan oleh syaitan sehingga nampak akidah ni berat. Sebahagian orang bila mana sebut belajar akidah, akidah payah. Sebut akidah payah. Belajar universiti sebut usuluddin, payah. Sebab usuluddin akidah. Saya sendiri belajar di Jordan usuluddin. Minoriti kumpulan tu, tak ramai. Antara yang tak ramai orang ambil usuluddin sebab orang nampak payah. Payah sebab apa? Payah sebab nampak nak kena mengaji akidah agama lain juga dalam tu. Tu sebenarnya. Tapi akidah kita sendiri ni tak payah apa. Akidah kita sendiri tak payah. Okay. Dalam Quran, akidah orang beriman disebut dengan iman. Sebab tu seruan orang yang berakidah dalam Quran, dia akan sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebab tu kalau kita tengok, iman juga diertikan dengan nama kepercayaan, iman. Bila sebut iman, kepercayaan lah, ataupun akidah sekaligus, dia duduk situ. Dia satu benda yang duduk sekali. Okay. Jadi itu bahasa Quran. Bahasa pengajian kita panggil akidah, ikatan kepercayaan. Okay. Jadi malam ni sebagai mukaddimah, lepas ni mungkin tuan-tuan yang nak cari buku ni boleh cari. Okay. Saya nak tengok beberapa perkara saja pada malam ni, iaitu definisi kepada iman, definisi kepada akidah tu sendiri. Okay. Untuk bahagian ataupun bab pertama, definisi kepentingan dan sumber akidah. Okay. Sini dia sebut pada kita definisi akidah. Kita baca sikit apa yang penulis sebut. Akidah pada umumnya adalah merupakan perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa, menjadi tenteram terhadapnya sehingga lahirnya satu keyakinan yang kukuh tanpa digoncang atau dicampuri oleh sebarang syak dan keraguan. Jadi itu definisi akidah yang diletakkan oleh penulis. Dia kata perkara yang wajib dibenarkan oleh hati, satu benda yang kita kena percaya dalam diri kita. Setiap orang ni tuan-tuan, Allah Ta'ala lahirkan atas muka bumi, keluar daripada perut mak dia, dia ada satu benda dalam diri dia. Dia nak percaya satu benda. Kalau ni memang akan ada dalam mana-mana orang pun. Selama mana dia tu namanya orang, manusia, insan, dia ada satu perangai, dia nak percaya satu benda. Dia ada sikap nak percaya. Macam kita yang Islam ni, kita percaya Allah Ta'ala Tuhan, Nabi Muhammad Rasul. Orang Kristian dia percaya Nabi Isa pun Tuhan. Yahudi dengan kepercayaan dia, Hindu dengan kepercayaan dia, Buddha dengan kepercayaan dia. Tapi poin dia ialah nak beritahu setiap orang dia ada sikap nak percaya satu benda. Hatta orang yang mengatakan diri dia tu ateis, tak percaya, dia juga sedang mempercayai satu benda, iaitu dia tak percaya. Tuan-tuan faham tak? Dia ada sikap dia tak mau percaya, dia sedang percaya benda tu.
Jangan pening pula. Tak percaya pada satu benda. Dia ada sikap. Kalau orang sebut Tuhan ada, dia tak percaya. Dia percaya bahawasanya Tuhan itu tidak ada. Saya nak beritahunya sikap dia nak pegang satu benda tu, dia nak pegang. Benda tu dia nak pegang. Ini lumrah yang akan ada dalam semua hati manusia. Kita panggil software lah. Bahasa kita ni software. Maknanya kalau kita beli telefon, software tak boleh uninstall. Yang memang dah ada dah. Jadi nak beritahu dalam diri manusia pun begitu. Dia ada satu benda, dia cuba nak buang macam mana pun, dia akan ada sifat tetap nak percaya juga. Sama ada dia arahkan kepercayaan dia tu kepada benda yang betul ataupun benda yang salah. Tapi poin dia, manusia tetap ada sikap kepercayaan. Dia nak percaya. Okay. Dalam definisi yang disebutkan oleh penulis, perkara yang wajib dibenarkan oleh hati. Jadi nak beritahu akidah ni ialah amal qalbi, iaitu perbuatan hati. Satu benda yang tersemak dalam jiwa. Walaupun benda ni tidak perlu dilakukan dengan anggota badan, tapi dia benda besar. Dia benda yang besar. Iman ni benda besar. Kerana kepercayaan itulah seseorang boleh tergerak nak melakukan ritual terhadap kepercayaan dia. Tuan-tuan boleh mari ke masjid, solat maghrib, solat isyak, duduk dalam majlis ilmu sebab tuan-tuan percaya satu benda, iaitu kita buat-buat semua benda ni Tuhan nak beri pahala. Benda tu yang menggerakkan tuan-tuan mari sini. Kalau Tuhan tak janjikan apa-apa, semayang je lah, kamu nak semayang tapi pahala tak ada, tak mari. Saya pun tak mari. Tapi kerana ada sebab dorongan tu lah, kepercayaan yang dah kita semak dalam hati kita, maka kita buat, maka kita datang. Okay. Jadi nak beritahu kepada kita, sebahagian para ulama sebut akidah itu ataupun iman itu seperti motor ataupun muharrik yang digunakan oleh sebahagian ulama. Muharrik ni maksudnya enjin. Kerana ada enjin ni lah orang tu boleh beribadah. Dia memang duduk sekali. Bila mana orang tu dia ada akidah, dia ada iman, dia akan pergi ke step kedua, iaitu dia akan buat dan tunjukkan, ekspresikan apa yang dia percaya tu sendiri. Orang Islam dia akan tunjukkan keimanan dia dengan dia buat syiar-syiar Islam. Syiar Islam salat, syiar Islam menutup aurat, syiar Islam akhlak baik. Dia akan buat dengan takat ilmu yang dia ada. Jadi sini kita boleh tengok, daripada definisi ni kita boleh tengok, orang yang mengatakan iman tu hanya duduk dalam hati, tidak perlu diekspresikan dengan perbuatan, definisi tu tak tepat. Bahkan salah secara total. Totally salah. Macam kita selalu dengar, dia tu walaupun jahat tapi hati dia baik. Mustahil. Dia mustahil. Benda tu mesti mustahil. Kalau dia jahat, hati dia jahat lah. Hati dia jahat. Dia sifat dia memang begitu. Cuma adalah baik sikit, tak banyak mungkin. Macam hadis-hadis Nabi sebut, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kamu sehingga kamu mengasihi saudara kamu macam kamu mengasihi dirinya sendiri. Maksudnya situ bukan tak ada iman secara total. Tidak ada kesempurnaan iman yang baik. Nak beritahu pada kita, bukan dia tu orang yang jadi kafir tu, bukan. Tapi orang yang iman dia tak banyak. Dan kita kena tahu, iman ini ataupun akidah ni dia ada turun naik dia. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab dia Sahih Bukhari, ada bab dalam Kitabul Iman. Kitabul Iman ni ialah kitab yang kedua, bab kedua. Yang pertama Badi'il Wahyi, yang kedua Kitabul Iman. Bab ziyadatul iman wa nuqsan, bab naik dan turunnya iman. Dia memang akan ada manusia. Kita semua ni akan ada, ustaz ke tuan guru ke apa benda pun, dia akan ada benda ni, iaitu naik turun iman. Macam mana iman akan naik? Iman akan naik dengan ketaatan dan iman akan turun dengan maksiat. Cuma nak beritahu percentage, peratusan iman tu dia macam itulah, turun naik, turun naik. Okay. Jadi macam mana nak bagi iman tu sentiasa naik walaupun kadang-kadang turun? Ialah dengan kita perkukuhkan akidah pengajian kita, pengajian akidah. Bila mana kukuh pengajian akidah, dengan sendirinya seseorang tu dia akan jadi ringan nak buat amal ibadat yang ada dalam agama, sebab dia sudah ada kepercayaan tu sendiri. Tengok sikit lagi apa yang disebut sini.
Akidah dalam Islam merupakan perkara asas atau usul di mana tumbuh cabang-cabang syariat darinya. Syariat pula ialah amalan-amalan yang berupa ibadat dan muamalat yang dianjurkan oleh Islam hasil dari akidah tersebut. Dengan sebab inilah ilmu akidah ini juga dinamakan sebagai ilmu usuluddin atau yang bermaksud ilmu usul agama. Sekarang ni nak beritahu kepada kita nama-nama lain bagi ilmu akidah. Tadi saya dah sebut Quran, bila nak sebut akidah dia akan sebut iman. Ya ayyuhallazina amanu, iman. Banyak tempat sebut macam tu. Okay. Secara umum yang kita belajar dalam kitab-kitab fiqh, dia akan sebut dengan akidah. Dia akan sebut dengan akidah. Okay. Dan dia juga sebut sini antara istilah bagi ilmu akidah juga ialah ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Jadi itu sekadar nama-nama je lah yang kita nak tahu, tapi poin dia sama. Oleh itu di dalam agama Islam, akidah itu merupakan suatu perkara yang telah ditetapkan. Malah wajib bagi pegangan akidah itu disertakan dengan kepercayaan dan keyakinan yang kukuh tanpa sebarang syak. Timbulnya sebarang syak merupakan suatu keraguan zan, yang ini zan dan bukan akidah. Sini juga dia sebut antara benda yang menafikan akidah kita ialah syak, tashkik ataupun zan, sangkaan, rasa macam kurang percaya dengan akidah. Daripada 100% tu kita kurang 1%. 1% saja. Dia menafikan 99 tu semua sekali. Jadi akidah Islam ni dia kena komplit. Dia tak boleh tolak 1%, 2% tak boleh. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Dalam Quran sebut, kami beriman separuh, kami kafir separuh. Macam akidah orang kafir, musyrikin Mekah. Mereka beriman Allah Ta'ala pencipta, tapi mereka tidak beriman Allah Ta'ala hanyalah satu Tuhan yang berhak disembah. Mereka beriman ada juga benda lain kita boleh sembah selain Allah Ta'ala. Jadi itu menafikan iman mereka secara keseluruhannya. Yang dikatakan sebab musyrikin Mekah penyembah berhala tu masuk neraka, isu tu iaitu isu bukan mereka tak kata Tuhan tu pencipta, mereka kata Tuhan pencipta. Cuma mereka tak kata Tuhan itu senya yang layak disembah. Ada lagi yang lain perlu disembah, yang boleh diagungkan, yang boleh dimuliakan, sama taraf dengan Tuhan ataupun Allah Ta'ala tu sendiri. Dan inilah benda yang paling besar dan paling mudah mengganggu orang-orang yang dah ada iman. Okay. Sebab tu saya duk ingat, kalau tuan-tuan ada buku kat gila untuk kuliah-kuliah akan datang, kita nak baca bab pertama, lepas tu kita nak baca bab 10, kita nak baca pembatal iman dulu. Dia jarang kuliah start belakang dulu. Jadi kita nak tukar sikit. Kuliah kita ni kita baca definisi je dulu. Kuliah akan datang kita akan baca bab 10, iaitu perkara-perkara yang membatalkan iman. Mungkin akidah ni tak payah tuan-tuan. Akidah ni tak payah. Tuan-tuan mengucap la ilaha illallah. Apa yang kita kena faham dalam la ilaha illallah? Tiada, la nafi, penafian. Ilah, Tuhan yang berhak disembah. Ilah ni saya kena sebut juga sini. Perkataan ilah, semua orang Arab tahu. Ilah maksud dia Tuhan yang disembah, diritualkan ibadah Tuhan tu. Itu maksud ilah. Orang Arab bila mana sebut Rabb, dia orang faham Rabb ialah Tuhan mencipta. Bila mana sebut ilah, dia orang akan faham Tuhan yang kita kena buat upacara pada dia. Macam kita ni mari salat, upacara menyembah Tuhan. Upacara menyembah Tuhan tu sendiri. Sebab tu dalam Quran dia sebut kebatilan musyrikin Mekah. Mereka percaya alihah, banyaknya Tuhan-Tuhan ataupun pihak-pihak yang bersifat ilah macam Allah Ta'ala juga. Jadi itu benda dia. Itu perkara dia. Okay. Dan sebab apa saya nak baca bab yang terakhir? Sebab kita kena melihat pada keadaan sekeliling sekarang, isu sekeliling kita. Hari ni kalau kita tengok, akidah umat Islam diganggu gugat daripada banyak golongan. Kalau orang kafir yang ganggu gugat akidah orang Islam, kita tak berasa pelik sangat, sebab jelas kekafiran dia. Di sana ada orang yang juga berjubah dengan agama. Dia orang pakai pakaian agama. Dia orang nampak macam orang alim juga.
tapi mereka membawa amalan-amalan yang bersifat pembatal akidah sebenarnya. Dan itu lebih bahaya. Itu lebih bahaya. Sebab itulah kalau kita tengok para ulama dia tekan bab-bab seperti ini. Bab kesyirikan, bab kekufuran, bab bid'ah. Sebab benda ni paling bahaya dan paling samar sekali. Sebab tu kalau kita tengok ada seorang ulama nama dia Ibnul Jauzi. Ibnu Jauzi dia ada tulis. Ibnu Jauzi ni anak murid kepada Ibnu Katsir, kalau tak silap. Okay. Kena cek balik. Saya rasa anak murid pada Ibnu Taimiyah kalau tak silap. Okay. Dia sekali Ibnu Katsir dan Ibnu Jauzi. Okay. Ibnu Jauzi ni dia pernah tulis satu kitab. Mungkin tuan-tuan pernah dengar kitab ni. Talbis Iblis, perangkap syaitan. Sebab apa dia tulis? Dia tulis sebabnya pada waktu tu kumpulan yang paling besar mengganggu gugat akidah orang Islam ialah kumpulan Sufi dan kumpulan Batiniyah yang menyeleweng. Sufi menyeleweng dan Batiniyah. Batiniyah ni memang menyeleweng dah. Sufi ni tak tolak semua. Ada Sufi yang bagus, Sufi yang bersifat memang betul-betul ikut syariat. Ada Sufi yang bersifat melampau hulu waktu yang ditekan ataupun yang dilawan. Okay. Jadi nak beritahu kepada kita bahawasanya Ibnu Jauzi dia tulis kitab tu, dan kitab tu telah menjadi tamparan hebat pada kumpulan tu. Kalau tuan-tuan baca muqaddimah Ibnu Jauzi, dia tulis, bila mana aku tulis kitab ni, ada seorang ulama bermazhab Syafi'i, nama dia Ibn Ghanim Asy-Syafi'i. Dia tak puas hati dengan kitab Talbis Iblis, dia tulis kitab nama dia Talfis Iblis. Talbis Iblis lawan dengan Talfis Iblis. Talbis maksudnya syaitan, perangkap syaitan. Talfis maksud dia syaitan tak mampu memerangkap kita. Itu kitab yang rak balik. Tapi Allah Ta'ala tak takdirkan kitab tu sampai ke zaman kita. Kitab tu tak ada, tuan-tuan. Talfis Iblis ni tak ada. Talbis Iblis ada dua. Satu Imam Ghazali pun tulis, yang kedua Imam Ibnu Jauzi pun tulis. Yang Imam Ghazali ni pun kurang popular sikit. Tapi sedap jugalah. Ada orang kata kitab Talbis Iblis Imam Ghazali ni dia rak golongan Batiniyah. Banyaklah tu. Cuma nak beritahu pada kita, ulama dia tekan banyak bab ni sebab benda-benda yang samar, tuan-tuan, benda-benda yang samar. Benda-benda yang samar seperti ni. Macam yang tuan-tuan dengar sejak akhir ni tuan-tuan dengar perbahasan ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat ni semua benda. Dulu orang tak cakap, lama dah orang tak cakap sangat. Dulu dah tenggelam dah isu ni. Zaman-zaman tahun 60-an, 50-an dulu orang cakap ilmu ni, ilmu makrifat. Bila mana adanya sebuah buku Hakikat Insan yang terkenal tu, kalau tuan-tuan ikutilah benda ni. Masa tu gerakan Batiniyah ataupun gerakan ni kuat di negara kita. Lepas tu tenggelam. Semenjak jabatan-jabatan agama negeri ni haramkan buku tu. Sejak akhir-akhir ni dia timbul balik. Okay. Yang kata ajaran ilmu isi dan ilmu kulit. Dan poin dia yang sedap ni, tuan-tuan, poin dia yang sedapnya ialah orang yang tak belajar benda ni ataupun orang yang tidak mencapai makam ni, ibadah yang kita buat ni sia-sia. Sebab kita tak sampai pada satu makam yang tinggi. Tak sampai pada satu makam yang tinggi. Iaitu makam. Sebab tu kita akan tengok ada kumpulan yang kata solat ni tak perlu lagi, tak sampai pada khusyuk. Ni benda yang dia sebut. Zaman kita ni, tuan-tuan, populasi orang kurang semayang makin meningkat. Tiap-tiap hari makin kurang orang semayang. Sebab orang makin sibuk. Orang makin sibuk dengan urusan dunia. Jadi orang kurang semayang. Tiba-tiba ada satu kumpulan, dia boleh bawa satu ajaran yang tak perlu semayang, tapi dia punya pahala tu banyak juga macam orang semayang. Memang sedap lah ilmu tu. Badan tak letih, pahala pun banyak. Orang zaman ni nak ekspres semua. Makan Maggi pun nak yang paling cepat. Tak boleh dah yang 3 minit. 3 minit tu lama. Nak 3 saat kalau boleh. Jadi nak hak yang lebih cepat juga. Nak yang lebih cepat juga. Okay. Jadi inilah kesamaran. Kesamaran. Tapi kita kena tahu, sebagai orang yang beriman dan orang yang duduk dalam ilmu yang betul, ilmu yang baik, kita kena tahu, nak dapat rahmat daripada Allah Ta'ala ni bukan mudah. Terutamanya nak dapat syurga, lagilah payah.
Sebab Quran sendiri pun sebut, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ayat tu Allah Ta'ala sebut, apakah kamu sangka kamu dapat masuk syurga mudah-mudah sebelum kamu itu diuji seperti mana orang terdahulu, sehingga sebahagian mereka merasai kesusahan dan kesengsaraan dan digoncang keimanan mereka. Ini benda tuan-tuan kena tahu, digoncang keimanan. Ini benda yang sahabat Nabi lalui. Sebab tu mungkin saya dah pernah sebut sini banyak kali mungkin. Seorang sahabat Nabi, Miqdad bin Aswad. Miqdad bin Aswad ni sahabat Nabi yang ahlu Badar. Miqdad bin Aswad ni sahabat Nabi yang join perang Badar. Maknanya dia punya kedudukan tu ahlu Badar. Dia pernah dipuji oleh seorang tabi'in. Seorang tabi'in tu duduk dalam majlis dia, macam majlis ilmu macam kita ni. Tiba-tiba seorang tabi'in puji. Tabi'in tu kata pada dia, tuba lihatainil ainain, tuba lihatainil ainain. Maksudnya apa? Bertuahlah dua mata ni, iaitu dua mata Miqdad bin Aswad, kerana pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia puji. Bila mana Miqdad tu dipuji, Miqdad pun respon kepada yang puji tu. Dia kata, la tatamannau, jangan kamu berharap pada benda yang kamu tak mampu tanggung. Jangan harap. Sebab tabi'in ni dia fikir, kalaulah kami ni orang yang boleh tengok Nabi, beruntung kami. Yang mungkin kita pun terfikir macam tu. Kita umat akhir zaman ni kita terfikir, kalaulah saya ni hidup zaman Nabi, kan sedap. Kita mungkin terfikir macam tu. Dan sebahagian orang dia buat program nak suruh rasa benda tu, nak suruh menangis, nak suruh rasa dekat dengan Nabi, apa-apa semua. Okay. Kata Miqdad bin Aswad, jangan berharap pada benda yang kamu tak mampu tanggung. Kata Miqdad bin Aswad, dia kata, kami ketika mana hidup sezaman dengan Nabi, kami berperang nak percaya Nabi ke nak ikut geng-geng Abu Jahal. Kami berperang perasaan tu. Bukan mudah tuan-tuan. Kita hari ni kita duk berasa, kalaulah saya hidup zaman Nabi, sedap boleh ikut Nabi. Kalau kita ikut Nabi, takut kita yang buat spanduk kepada Abu Jahal. Kita tak boleh nak jamin benda tu. Kekuatan akidah seseorang tak boleh nak jamin. Jadi kata-kata ataupun respon Miqdad bin Aswad tu nak beritahu kepada kita, syukurlah kamu jadi orang yang duduk di zaman mana pun, syukur. Kita akhir zaman, kita syukur. Kita lahir-lahir tu mak ayah kita ni Islam, syukur. Kita tidak seperti mana sahabat. Kita jangan ingat sahabat-sahabat Nabi ni, terutamanya yang awal-awal masuk Islam ni, mereka ni masuk Islam ataupun mereka duduk dalam agama Islam ni mudah, tak ada kena apa-apa, tidak berlaku kata apa, kecamuknya jiwa dan perasaan, hebat berlaku. Tambah pula bila mana berlakunya kekalahan tertentu di pihak orang Islam. Tuan-tuan kena lihat benda tu. Maknanya bila mana berlaku turun sikit darjat orang Islam di mata dunia. Contoh perang Uhud kalah. Ada sebahagian sahabat ni dia bercakap, ada riwayat sebut sebahagian sahabat ni dia bercakap, kita ni betul ke ikut Muhammad? Dulu perang Badar menang, lepas tu perang Uhud kalah, duduk sama-sama lepas asar cakap, kita ni ya ke dok ikut Muhammad? Kata orang Terengganu, ya ke dok ikut Muhammad ni? Jadi hijau ke kita ikut Muhammad ni? Nampak macam geng-geng belah sana kuat-kuat. Benda tu datang dalam hati sahabat, benda tu datang. Macam kita hari ni, kita duk ikut orang yang betul dah. Kita pergi tempat orang yang buat lain sikit pada kita akan rasa benda tu. Kita rasa macam, ya ke dok ni? Betul ke yang saya duk buat ni? Orang lain ramai dok buat macam saya buat. Itu memerlukan keimanan pada waktu tu. Untuk mempertahankan benda tu perlukan keimanan, perlukan kejelasan, kekuatan, perlukan keteguhan akidah. Sebab tu akidah ni ialah satu benda yang disebut dalam Al-Quran, wartabat qulubuhum. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut,
wartabat kul innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ini ayat daripada surah Al-Hujurat. Allah Ta'ala sebut dalam buku dia ada di bawah ayat ni. Orang beriman itu bila mana dia beriman kepada Allah dan Rasul, lam yartabu, mereka tidak akan lagi ada rasa syak. Dia guna lam, dia bukan guna lan. Lam mim, bukan lan nun. Kalau lam nun ni nafi secara kekal, tak akan rasa ragu. Bila mana guna lam yartabu, maksudnya orang yang ada iman dia akan diganggu juga. Cuma dia punya prevention tu kuat sikit. Maknanya boleh orang mari ganggu gugat akidah kita, boleh orang mari ganggu gugat akidah kita, tapi kita ni sebab kita dah pasak dengan kuat, kita sukar nak percaya dakwaan tu, kita sukar nak percaya. Jadi itu benda yang kita kena tahu, itu perkara yang kita kena tahu. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bila mana dia cerita tentang iman ataupun akidah, biasanya dia akan ikat sekali dengan amal soleh. Ini perkara yang selalu bergandengan dalam Quran, selalu bergandengan dalam Quran. Alladzina amanu wa amilus salihat, orang yang beriman dan amal soleh, dia akan duduk sekali. Dia tak akan datang satu je, dia mesti datang sekali. Kebanyakan ayat Quran nak beritahu pada kita, orang yang ada iman dia akan beramal soleh. Orang yang beramal soleh automatik dia ada iman. Itu memang formula khusus. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, orang-orang tua kita dulu, anak-anak pergi belajar jauh tara mana pun, apa benda yang dia besar? Semayang. Dia besar. Dia nak sebut akidah dia mungkin tak reti. Cuma kalau dia telefon anak dia belajar luar negara, belajar di United Kingdom ke, belajar di Mesir, Jordan mana, antara pesanan mak-mak ayah kita yang tak belajar akidah kita tinggi-tinggi, tak belajarlah fiqhul akbar, tak belajarlah sikit-sikit daripada tuntut guru masjid surah apa semua, tapi pasak tu kuat. Apa dia pesan? Duduk jauh-jauh, semayang jangan tinggal. Benda tu dipesan, selalu dipesan, selalu diletakkan. Sebab nak tunjuk pada kita, orang yang semayang dia akan kurang kena gangguan, kurang terpengaruh dengan gangguan. Gangguan mungkin kena, tapi kurang terpengaruh dengan gangguan. Sebab tu kerana pesanan tu lah, setengah-setengah orang dia pergi belajar jauh mana pun, minoriti mana pun orang Islam di negara tu, jarang habis belajar situ balik nak tukar agama lain, jarang. Sebab benda tu dah jadi pasak yang kuat, pasak yang kuat. Jadi itu benda yang saya nak sebut pada malam ni sebagai kepentingan terhadap akidah tu sendiri. Selain pada tu, kita sebut sikit kedudukan akidah yang suci pada hari ini. Ini antara benda yang disebutlah oleh penulis kitab kita. Dia bawa satu ayat daripada surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Satu ayat daripada surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'athna, bahawa sesungguhnya kami utuskan kepada setiap umat seorang rasul agar mereka mengabadikan diri kepada Allah dan menjauhi taghut. Mereka menyeru manusia, yakni abdikanlah diri kamu kepada Allah serta jauhilah diri kamu dari mengabdikan diri kepada taghut. Ayat surah An-Nahl ayat 36 ni Allah Ta'ala beritahu kepada kita, ba'athna fi kulli ummatin rasula, kami telah utus di setiap umat ni rasul. Dan setiap rasul ni dia akan bawa seruan ni, ani'budullaha wajtanibut taghut, sembah Allah dan jauhilah diri kamu daripada taghut. Sembah Allah, jauhi diri pada taghut. Semua nabi, bermula daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad, seruan dia sama. Kata penulis kitab kita ni, seruan akidah sama daripada dulu sampai ke sekarang. Yang berbeza hanyalah pengamalan syariat sahaja. Pengamalan syariat beza, tapi seruan akidah sama. Semua daripada Nabi dulu akan suruh tauhidkan Allah. Ani'budullah maksudnya sembah Allah, ifradullahu fi ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Ibadah kita ni kita tak akan buat kerana benda lain. Sebab tu Nabi pun dah sebutlah hadis
Nabi kata, aku tidak takut kepada umat aku dengan munculnya Dajjal, tapi aku lebih takut kepada umat aku terhadap syirik yang kecil. Syirik kecil. Bukanlah dalam hadis Nabi kata Dajjal tu tak ada apa-apa. Tak, Dajjal tu bahaya juga, fitnah dia. Cuma Nabi nak sebut pada kita yang mana lebih bahaya. Okey, kita pergi laluan pada azan. Kita sambung sikit lagi. Antara benda yang disebut oleh penulis dalam bab yang mula-mula ni, tujuan akidah. Tujuan Allah Ta'ala berikan kepada kita satu kepercayaan, iaitu kepercayaan agama ni. Apa tujuan ni? Yang tadi kita sebut, ani'budullaha wajtanibut taghut. Kita sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita jauhi taghut. Taghut ni maksudnya benda-benda yang boleh mengsasarkan kita daripada sembah Allah Ta'ala. Tak kira lah benda tu kecil ataupun besar. Macam kita sebut tadi, syirik yang kecil. Syirik kecil ni apa benda? Riak. Riak. Riak ni mai pada perkataan ra'a, tengok. Nak suruh orang tengok kita buat ibadah ni, nak suruh orang tengok. Dia tak sembah berhala, mari masjid macam biasa. Tapi kalau ramai orang tengok dia semayang sunat tu, dia rasa macam lama je semayang dia. Tapi kalau tak ada orang dalam masjid tu, semayang pun, Fatihah pun gitu-gitu je lah. Okay. Benda tu pun termasuk daripada perkara. Kita kena ingat, syirik kecil ni, sebut je syirik kecil, kita jangan terbayang, syirik kecil lebih kurang hadas kecil kot. Tak. Syirik tuan-tuan, dia syirik bukan hadas. Hadas kecil tak apa, percik air. Syirik kecil tak jadi. Dia tak jadi dengan percik air. Dia kena recovery balik, dia kena ubati balik, kena buat pemulihan balik. Sebab syirik tetap menafikan keberadaan seseorang tu ataupun kebolehan seseorang tu untuk masuk syurga. Dia tak akan menafikan. Cuma disebut dengan syirik kecil ni sebab
tak perasan benda tu boleh menyebabkan Tuhan akan tak pandang amalan kita. Tak perasan. Sebab sebahagian orang ni nampak pembatal iman ialah benda besar. Sebut Allah Ta'ala bukan Tuhan, barulah benda tu kira syirik. Tak. Kadang benda-benda kecil, benda-benda yang kecil. Jadi itu benda yang disebut lah. Itu benda yang disebut cerita dalam ayat tu tadi, surah An-Nahl ayat yang ke-36. Wajtanibut taghut, dan jauhilah benda-benda yang disebut sebagai taghut. Taghut tu marilah kata jamak, maknanya banyaknya benda-benda samar ni banyak. Benda-benda yang mengsamarkan kita, yang boleh menjahanamkan akidah kita tu terlalu banyak. Seluruhnya yang disebutkan, dan saya sepenting juga untuk kita sebut sini, ialah tujuan akidah. Apa tujuan akidah? Dia sebut pada kita ni, penulis sebut pada kita, akidah ni tujuan dia untuk menjawab beberapa persoalan dalam hidup itu. Diletak pada kita ni, dalam buku ni, 9 persoalan hidup. Kerana belajar akidah lah, ke-9 persoalan hidup ni terjawab dan kita jadi tentera. Kita tak jadi orang yang meraba-raba, tercari-cari tujuan hidup. Dia sebut sini, akidah Islam merupakan satu perkara yang penting kepada manusia seperti air dan udara. Tanpa akidah yang betul, manusia akan kehilangan arah tujuan dan keadaan dirinya. Hanya akidah Islam sahaja yang dapat menjawab persoalan-persoalan yang sentiasa berlegar dalam pemikiran manusia. Sepertinya yang pertama, soalan pertama yang akan datang dalam diri manusia, siapakah saya? Siapakah saya tu maksudnya kita ni manusia, apa tujuan ataupun kerja seorang manusia apa dia? Itu. Kerana belajar akidah, kita dapat jawapan terhadap persoalan tu. Yang kedua, persoalan hidup yang akan datang, yang boleh diubati dengan belajar akidah. Dari manakah saya datang? Asal saya ni daripada mana? Dengan belajar akidah juga, benda tu kita dapat jawab dan kita dapat tangkis sekiranya benda tu boleh mensasarkan kita. Soalan yang ketiga, apakah tujuan kewujudan saya? Tujuan kita diwujudkan atas dunia ni, apa dia? Tujuan kita diwujudkan atas dunia, apa dia? Yang keempat, apakah kesudahan hidup saya? Lepas daripada hidup sekian lama umur yang diberikan, kesudahan dia apa dia? Akidah yang menjawab, ataupun tauhid yang menjawab, ataupun iman yang menjawab. Soalan yang kelima, adakah kehidupan lain selepas kehidupan di dunia ini? Juga dengan belajar ilmu akidah, kita akan dapat jawapannya. Itu soalan kelima. Persoalan yang keenam, bagaimanakah caranya saya dapat menjamin kehidupan saya di dunia ini dan selepas daripadanya? Maksudnya kita nak jamin kita ni selamat ke tak selamat ke macam mana? Dengan tolok ukur daripada ilmu akidah tu sendiri. Persoalan yang ketujuh, siapakah yang mencipta saya dan apakah sifat-sifatnya? Siapa yang cipta kita? Tuhan cipta kita. Macam mana sifat Tuhan? Okey, ilmu akidah akan jawab sifat Tuhan macam mana dan di manakah dia. Itu juga persoalan yang akan berlega dalam hati seorang manusia. Kalau Tuhan ni ada, Tuhan duduk di mana? Macam mana Tuhan? Sebab tu kalau kita tengok Nabi Musa AS, antara soalan yang ditanya oleh Bani Israel, kalau Allah Ta'ala tu wujud, tunjukkan, mintalah Tuhan tu tunjukkan diri dia sekali. Nak bagi yakin ataupun nak bagi sedap sikit beribadah. Benda ni soalan macam ni kita pun ada kadang-kadang setengah orang. Lama dah semayang ni, dia kan ada turun naik semayang kita ni. Tiba-tiba kita terfikir, dan benda tu hatif minasyaitan yang disebutkan oleh Ibn Jauzi. Dia adalah bisikan daripada syaitan. Dia mari syok lah diri dia. Dia kata kalau Tuhan tunjuk sekali je muka, lepas pada ni confirm semayang khusyuk. Okay. Banyak orang berfikir lagu tu, tunjuk sekali je dia dah. Sekali je, cuma nak bagi tak yakat takbir tu biar nampak lagu mana muka. Senang. Ni tak nampak, tak jelas. Tu yang jadi was-was. Okay. Sebahagian orang dia berfikir seperti itu, dan ilmu akidah yang menjawabnya. Okay. Persoalan ke-8, adakah dia mahu saya lakukan perkara tertentu terhadapnya? Maknanya adakah Tuhan ni ataupun pencipta ni dia nak saya buat benda-benda khusus bagi pihaknya?
ataupun kepada dirinya. Ya, memang Allah Ta'ala nak kita buat ibadah khusus pada dia. Dan persoalan yang ke-9 yang dia sebut sini yang terakhir, sebenarnya banyak tapi dia ringkaskan saja. Bagaimanakah saya boleh mendapat keyakinan bahawa saya berada di atas agama yang benar dan hak, dan agama-agama lain semuanya batil dan sesat? Macam mana saya nak dapat keyakinan tu? Itu juga dijawab oleh ilmu akidah. Sebab kau tengok, benda inilah yang banyak menghantui, meracuni pemikiran sebahagian orang, terutamanya orang Islam. Macam-macam, kadang-kadang datang dalam bab kemanusiaan, hak kemanusiaan. Kita tengok sebahagian orang yang dia minat sama jantina. Kalau tuan-tuan ikut media sosial, di Twitter ke Facebook ke, tuan-tuan tengok post-post daripada orang yang seperti ni. Dia sebut, kita nampak macam betul, tapi sebenarnya benda tu penuh dengan syubhat. Dia kata, kalau Tuhan itu maha adil, kenapa Tuhan jadikan saya minat sama jantina? Ni kita pernah baca. Dia kata kalau Tuhan tu betul adil, ataupun Tuhan tu tahu minat sama jantina ni haram, kenapa dia jadikan saya minat? Dia nak kata dia minat tu perasaan semula jadi, bukan dia minat tu kerana kecelaruan, ketidakseimbangan hidup, tak. Dia tetap nak kata saya minat ni, jadi minat ke lelaki sama lelaki ni memang keluar perut mak, memang gitu dah, memang keluar macam tu. Dia nak kata gitu. Macam dia nak kata Tuhan dia tak suka dia buat macam tu kok. Sebab dia tak faham. Tidak stabil, benda tu tidak stabil, diri dia tak stabil. Dan kita tak kata dah ketidakstabilan tu salah dia 100%. Kadang-kadang persekitaran yang dia hidup juga membentuk dia seperti itu. Antara sebab dia jadi seperti itu adalah persekitaran yang tidak membantu. Dan kita pun tak kata, tak pandang serong pada orang seperti ni sekiranya dia terbina dalam kefahaman yang salah. Kadang-kadang sebahagian orang ni dia salah, dia membesar dalam kefahaman yang salah. Kita tak kata dia ni memang confirm jahat, tak. Kita kena balik pada ayat Quran. Allah Ta'ala sebut, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu-satu orang ataupun satu-satu kaum sehingga kami hantar rasul. Rasul itu maksudnya nabi dan rasul ataupun orang yang cerita benda betul. Macam tuan-tuan jumpa orang-orang tua di Iran, di Iraq, orang tua umur 70, daripada kecil lagi zikir dia kutuk Abu Bakar, kutuk Umar. Tak kenal Abu Bakar, Umar tak kenal, kenal Ali. Adakah kita nak kata dia ni confirm neraka? Tak pernah orang pergi cerita pada dia Abu Bakar siapa, Umar siapa. Yang dia tahu Abu Bakar, Umar teruk tu je. Kita tak kata dia salah, totally salah, tak. Sebab suasana yang dia hidup tu membentuk dia berfahaman gitu. Kadang-kadang boleh jadi sebab juga. Cuma nak beritahu pada kita, fungsi kita belajar ni, kita nak beri jawapan. Dan orang yang keluarkan kata-kata ni, taklah kata dia salah 100%, tak. Kadang-kadang persekitaran membentuk dia, boleh keluar perkataan seperti itu, boleh keluarkan perkataan seperti itu. Cuma nak beritahu pada kita, kalau orang tu dia belajar dengan cara betul, tak terkeluarlah benda-benda negatif pada diri dia semacam itu. Maknanya mungkin benda tu tak akan terjadi pada diri dia kerana ada benteng yang baik. Jadi nak beritahu pada kita, itu kepentingan akidah yang disebutkan oleh penulis kitab itu. Antara tujuan akidah untuk menjawab persoalan-persoalan hidup. Tapi kalau kita belajar akidah, soalan-soalan ni tak boleh jawab. Belajar lama dah, daripada kecil hidup belajar kitab akidah, kelek buku akidah ni kiri kanan, habis masjid, habis surah. Tapi kalau orang tanya soalan-soalan ataupun soalan tu datanglah di kita, tak boleh jawab juga. Mesti ada something tak kena tentang pelajaran akidah. Sepatutnya pelajaran akidah dia boleh menjawab benda ni. Dan akidah yang dia bersifat boleh diterima oleh akal. Adalah benda-benda yang tak boleh kita terima akal. Contoh zat-zat Tuhan ni, perbahasan dia perbahasan yang kata apa, tak luas sangat, lebih kepada terima secara zahir. Cuma perbahasan yang berkait dengan perasaan jiwa manusia ni, dia boleh diterima dengan akal sihat kalau kita belajar dengan cara yang betul. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, Nabi SAW, kalau Nabi Islamkan sahabat, Nabi Islamkan seorang,
Nabi Islamkan pagi, dia balik ke kampung dia petang, dia boleh Islamkan 10-20 orang. Dia tak mengaji lama pun, dia mengaji sekerat hari je. Nak beritahu pada kita, akidah tu simple je. Yang jadi payah akidah ni sebab apa? Serangan luar yang menyamarkan akidah tu, sehingga nampak dia payah. Tambah pula zaman kita hari ni, kebenaran disaluti dengan kejahatan. Kebenaran tu hak yang betul disaluti oleh kejahatan, sehingga orang nampak jahat tu pun betul sebenarnya. Itulah yang menjadi sebab sebahagian daripada kita tersasar juga. Sebahagian daripada kita duk rasa yang ni pun betul, sebenarnya yang tu kesamaran ataupun syubuhat sahaja. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perbahasan pada malam ni, sekadar mukaddimah. Okay. Untuk kuliah seterusnya kita akan bahas sikit lagi beberapa bab. Bab pertama ni dia ada sebut tentang sumber-sumber akidah, di mana nak diambil akidah, dan lepas pada tu kita akan masuk bab yang belakang dulu, iaitu bab ancaman akidah. Barulah kita akan ikut flow balik bab 2, bab 3 sampai bab 9. Okay. Jadi itu penutupnya ataupun pengakhirannya. Ada soalan ke yang nak tanya sebelum pada kita tutup? Tak ada soalan akidah mantap semua dah. Okey. Akan datang kot dia, kadang-kadang idea nak tanya soalan ni tak lari. Okey. Sebab syaitan pun tutup babak akidah ni. Okey. Dia masuk dalam kereta baru dia nampak, baru nak tanya ni. Okey. Tak apa, akan datang kita akan mungkin perbahasan tu bila masuk agak detail sikit, kita akan nampak kat mana ataupun benda-benda yang tak jelas tu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.